Di hadapan kita hanya ada satu antara dua. Kita mati syahid atau kita akan menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada video kali ini kita akan sambung kisah kemunculan Dajjal sambungan yang ketujuh, di mana saya akan kongsikan siri peperangan Imam Mahdi bersama dengan tentera Dajjal. Bagi anda yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, mari kita dengar kisah kemunculan Dajjal sambungan yang ketujuh. Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tenteranya di Baitul Maqdis. Setelah Dajjal gagal memasuki kota Madinah Al-Munawwarah dan kuasanya sudah mulai berkurangan, dia segera melarikan diri supaya kekurangannya tidak dapat dikesan oleh kebanyakan orang. Dajjal cuba memberikan perhatiannya untuk mengepung tentera Imam Mahdi yang berpusat di Baitul Maqdis ketika itu. Seperti apa yang telah kita sebutkan bahawa sebelum kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji oleh Allah dengan kemarau selama 3 tahun berturut-turut. Sudah tentu kemarau ini akan menyebabkan kekurangan makanan dan keperluan hidup. Jadi Dajjal datang membawa godaan ketika umat Islam berada di puncak kelaparan dan kefakiran. Oleh sebab itu, dengan mudah sekali dia dapat menggoda orang yang lemah imannya untuk percaya kepadanya supaya dia dapat menikmati kesenangan dalam kehidupan. Sementara orang yang tidak mahu mengikutinya akan hidup dalam kesengsaraan dan kekurangan. Hampir seluruh dunia telah dijelajah oleh Dajjal dan kebanyakan penghuninya telah percaya dengan ketuhanannya. Mereka telah menjadi pengikut yang sangat setia. Yang masih tinggal lagi hanya 3 kawasan, iaitu Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah dan Baitul Maqdis serta kawasan-kawasan yang berhampiran dengan ketiga-tiga tempat suci ini. Makkah dan Madinah pasti tidak dapat dimasuki oleh Dajjal kerana kedua-dua kawasan ini telah dijaga oleh para malaikat. Yang tinggal lagi ialah kawasan Baitul Maqdis yang ketika itu merupakan benteng kekuatan Imam Mahdi bersama dengan tenteranya. Dajjal bersama dengan bala tenteranya menumpukan perhatian untuk mengepung Baitul Maqdis dan hendak mematahkan kekuatan tentera Imam Mahdi yang merupakan kekuatan terakhir yang dimiliki oleh umat Islam. Tidak disebutkan dalam riwayat berapa lama Dajjal akan mengepung Baitul Maqdis ini, tetapi apa yang jelas ialah tentera Imam Mahdi akan kehabisan bekalan makanan. Ini juga disebabkan oleh ketahun berturut-turut kemarau yang menyebabkan kekurangan makanan dan keperluan hidup. Syukurlah umat Islam ketika itu boleh menjadi kenyang dengan bertasbih dan bertakbir seperti apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga apabila kepungan Dajjal ini berterusan, bangkitlah salah seorang daripada tentera Imam Mahdi itu lalu berkata kepada kawan-kawannya, sampai bila kepungan ini akan berpanjangan dan sampai bila kita akan mampu bertahan di sini? Mari kita lawan Dajjal ini. Mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita berjanji setia untuk melawannya. Sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita kalau kita benar-benar ikhlas dan jujur. Di hadapan kita hanya ada satu antara dua. Kita mati syahid atau kita akan menang. Mari kita lawan Dajjal ini. Mendengar ucapan ini, timbullah satu semangat yang meluap-luap di kalangan tentera Imam Mahdi ini. Lalu mereka membai'ah, iaitu berjanji setia dengan Imam Mahdi bahawa mereka akan berkorban apa sahaja untuk melawan tentera Dajjal. Bai'ah yang diberikan kepada Imam Mahdi ini ialah bai'ah yang benar-benar ikhlas, yang keluar dari hati nurani. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memberkati bai'ah ini dan akan menurunkan pertolongannya kepada mereka. Tidak lama setelah bai'ah itu, maka turunlah Nabi Isa AS sebagai bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tentera ini, dan Nabi Isa AS inilah yang akan membunuh Dajjal dan membunuh orang Yahudi. Dengan itu beliau akan mengembalikan keamanan dan kesejahteraan kepada umat Islam. Maka Islam akan bersinar semula setelah hampir padam akibat fitnah Dajjal ini. Baiklah, itu dia tadi kisah kemunculan Dajjal sambungan yang ketujuh, di mana kita dapat lihat siri peperangan Imam Mahdi bersama dengan tentera Dajjal. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang saya akan kongsikan di manakah tempat turunnya Nabi Isa AS dan apakah yang akan berlaku selepas itu. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat manfaat yang sama, dan jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abu As Channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.